Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan bersama anda satu kisah yang amat menarik bagaimana seorang sahabat dan beberapa orang sahabat yang lain yang terdiri daripada keluarga Khazraj dalam operasi ketenteraan bagi membunuh ketua Yahudi daripada Khaybar. Dan ketua Yahudi ini bernama Abu Rafi' ataupun nama sebenarnya adalah Salam bin Abi Huqaiq. Beliau ini ataupun Abu Rafi' ini merupakan salah seorang daripada pembesar-pembesar Yahudi yang merupakan ancaman dan juga beri pengaruh kepada musuh-musuh lain bagi memerangi Islam. Dan antara pembesar Yahudi yang lain seperti mana kita sebutkan dalam episod lalu, Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Jadi ada tiga nama yang saya sebutkan bersama anda. Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf dan Abu Rafi'. Ka'ab bin Ashraf telah pun dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Ini yang kita ceritakan episod sebelum ini. Jadi yang tinggal adalah Huyai bin Akhtab dan Abu Rafi'. Jadi kedua-dua ini telah pun merancang bagi memerangi Rasulullah SAW dan umat Islam di Madinah. Apa yang mereka lakukan adalah mereka memberi rangsangan dan juga mengapi-apikan pihak Quraisy dan juga musuh-musuh Islam yang lain bagi bersatu dan juga menubuhkan satu pasukan bagi memerangi umat Islam. Dan ia adalah satu jenayah yang amat besar dan satu ancaman yang sangat dahsyat bagi umat Islam juga nyawa Nabi Muhammad SAW. Jadi sebabkan Huyai bin Akhtab dan juga Abu Rafi' ini, mereka adalah punca berlakunya perang Ahzab. Huyai bin Akhtab dia pengaruh Quraisy musyrikin Mekah bagi memerangi Rasulullah SAW. Dia juga yang mempengaruhi Yahudi daripada Bani Quraidah. Dan Abu Rafi' dia pengaruhi siapa? Dia pengaruhi kabilah Arab Ghatafan. Dan hasil daripada usaha mereka ini terbentuklah pasukan-pasukan ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Al-Ahzab dan berlakulah perang Ahzab. Namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala perang Ahzab ini gagal dan umat Islam berjaya menyelamatkan diri. Dan Huyai bin Akhtab dan dia juga adalah ketua bagi kaum Yahudi Bani Nadir. Dia dibunuh oleh para sahabat selepas sahaja berlakunya perang Ahzab dan dia bunuh bersama-sama Yahudi Bani Quraidah. Dan Yahudi Bani Quraidah ini dia berada dalam Madinah dan mesti dilakukan hukuman bunuh sebab mereka ini adalah ancaman besar bagi umat Islam. Mereka berada di dalam Madinah. Maksudnya bila-bila masa sahaja mereka boleh lakukan operasi ataupun tipu helah ataupun usaha mereka bagi membunuh Nabi Muhammad SAW dan mengancam nyawa umat Islam. So yang tinggal siapa? Abu Rafi'. Abu Rafi' ini dia tinggal di Khaybar dan dia juga mempunyai kuasa ekonomi yang besar. Bahkan gelaran yang diberikan kepada dia adalah Tajul Hijaz sebab dia mempunyai banyak hubungan-hubungan ekonomi dengan kabilah-kabilah Arab yang berada di benua Arab tersebut. Dan dia juga mempunyai hubungan yang erat dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan kedudukan dia semakin hebat selepas perang Ahzab sebab banyak penduduk daripada Yahudi, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah datang ke Khaybar. Dan ini merupakan satu ancaman besar bagi umat Islam. Sebab Abu Rafi' ini seperti Yahudi-Yahudi yang lain, ketua-ketua Yahudi yang lain, mereka ini memang betul-betul merancang dan berazam. Melihat perkara ini, tindakan harus dilakukan ke atas Abu Rafi'. Dan seperti mana yang berlaku dalam kisah Muhammad bin Maslamah, beliau adalah keluarga daripada Aus. Mereka telah pun berjaya untuk membunuh ketua Bani Nadir. Jadi penduduk Khazraj, mereka ini mahu mencapai satu pencapaian yang hebat seperti mana yang telah dilakukan ataupun yang telah dicapai oleh keluarga Aus tadi. Maka keluarga Khazraj yang terdiri daripada Abdullah bin Atiq dan juga beberapa sahabat yang lain, mereka pun merancang dan juga berbincang untuk membunuh Abu Rafi' ini. Dan mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mereka bentangkan idea mereka. Dan Rasulullah SAW menerima idea mereka dan mendoakan agar idea mereka ini dapat dilakukan ataupun dilaksanakan dengan baik. Jadi siapakah yang bersama Abdullah bin Atiq dalam operasi ini? Mereka adalah Abdullah bin Unais, kisah dia kita dah cerita sebelum ini, Mas'ud bin Sinan, Harith bin Rabi'i ataupun Abu Qatadah dan Aswad al-Khuzai. Kesemua mereka adalah para mujahidin yang akan menjalankan operasi ini. Siapakah ketua mereka? Sudah tentu Abdullah bin Atiq. Atas dua kelebihan. Kelebihan pertama adalah Abdullah bin Atiq ini pandai berbahasa Ibrani. Dia dibesarkan ataupun ibu susuannya adalah orang Yahudi sendiri ketika mana ibunya berada di Madinah. Jadi ini adalah satu kelebihan untuk dia menembusi orang kata apa bandar Khaybar tersebut. Jadi mereka pun berangkatlah daripada Madinah menuju ke Khaybar dan apabila mereka sampai di Khaybar, mereka melihat bagaimana besarnya bandar Khaybar ini, tingginya tembok-tembok yang ada di sana, besarnya tembok-tembok dan memang mustahil lah untuk menembusi masuk ke dalam bandar Khaybar dengan mudah. Oleh itu, Abdullah bin Atiq ini kebetulan ibu susuannya berada di dalam bandar Khaybar itu. Jadi dia pun meminta ibunya untuk bertemu dengan dia di luar bandar Khaybar supaya dapat berborak dan berbual dan berbincang dengan ibunya tentang operasi ini. Ibunya membawa roti dan tamar dan satu bekas untuk diberikan kepada anaknya. Memang ibu dia masih merindui anaknya walaupun anak dia dah masuk Islam dan sebahagian daripada sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Atiq percaya pada ibunya walaupun ibunya adalah Yahudi, duduk dalam bandar Khaybar, dia percaya pada ibu dia. Jadi dia ceritakan kepada ibunya tentang operasi dia, rancangan dia dan idea dia untuk membunuh Abu Rafi'. Dan ibunya bersetuju
Ini menunjukkan bahawa kemungkinan ibunya pun tak bersetuju ataupun tidak suka dengan ketua kabilah Yahudi Khaybar ini. Dan ibunya pun bantu Abdullah bin Atik dan juga para sahabat yang lain bagi memudahkan ataupun melancarkan operasi ini. Selepas berbincang, dah hampir waktu malam, ibunya meminta ataupun membantu anaknya Abdullah bin Atik dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk masuk ke dalam bandar Khaybar. Dan selesailah fasa mereka masuk ke dalam bandar Khaybar. Fasa selepas itu, Abdullah bin Atik dan juga para sahabat yang lain meninjau istana Abu Rafi'. Dan mereka mendapati istana Abu Rafi' ini adalah satu tempat yang susah untuk ditembusi. Sebab ada ramai pengawal, ada pintu pagar yang besar dan juga ada 2 tingkat istana Abu Rafi' yang besar ini. Jadi mereka juga memerhatikan bahawa tingkat pertama adalah tingkat di mana ditempatkan para pengawal dan juga pegawai keselamatan Abu Rafi', dan juga tingkat yang paling atas sekali adalah tempat Abu Rafi' dan juga keluarganya. Mereka pun merancang dan juga memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan operasi ini. Jadi rancangan yang diputuskan adalah Abdullah bin Atik dan Abdullah bin Unais yang akan memasuki istana Abu Rafi'. Dan 3 orang sahabat yang lain pula, mereka perlu bersedia di satu kawasan di mana tempat itu akan menjadi tempat pelepasan daripada bandar Khaybar untuk pergi ke Madinah. Maksudnya standby. Ini backup kecemasan, mereka kena bersedia. Sampailah pada waktu malam yang mana telah diputuskan untuk melaksanakan operasi ini, Abdullah bin Atik dan juga Abdullah bin Unais pergi ke istana tersebut. Bijaknya Abdullah bin Atik ini, dia pun berborak dengan yang menjaga pagar istana Abu Rafi' dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nak menunjukkan bahawa Abdullah bin Atik ini juga adalah sebahagian daripada penduduk Yahudi. Dan dia memang fasih berbahasa Yahudi sehingga kan pegawai-pegawai keselamatan kat situ pun tak tahu yang dia ni adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jadikan cerita, ketika itu juga pegawai-pegawai keselamatan di istana Abu Rafi' ini, mereka kehilangan keldai yang dimiliki oleh Abu Rafi'. Jadi mereka pun beramai-ramai mencari keldai itu di kawasan sekitar istana. Abdullah bin Atik dan Abdullah bin Unais, mereka pun turut bersama mencari keldai tersebut bagi menunjukkan bahawa mereka ini adalah sebahagian daripada pegawai-pegawai keselamatan istana Abu Rafi'. Dan selepas sahaja berlalunya beberapa tempoh, kumpulan yang mencari keldai ini pulang ke istana. Selepas mereka menjumpa keldai tersebut, Abdullah bin Unais ikut sekali secara diam-diam masuk ke dalam istana, dan juga dalam istana itu memang ada satu tempat untuk menyimpan haiwan-haiwan ternakan. Mungkin itu adalah stok makanan untuk Abu Rafi' dan juga pegawai-pegawai dan ahli keluarga beliau dalam istana tersebut. Jadi selesai, Abdullah bin Unais dah masuk ke dalam istana. Abdullah bin Atik pula, dia duduk standby dekat pagar istana. Dan apabila dah waktu nak malam, pagar istana nak tutup, salah seorang daripada pegawai keselamatan pun panggillah Abdullah bin Atik. "Oi, kalau kau nak masuk, masuk cepat, aku nak tutup pagar." Maka selesailah kedua-duanya masuk ke dalam istana Abu Rafi', ketua Yahudi Khaybar. Dia punya perjalanan ataupun atur cara setiap hari di istana Abu Rafi' ini adalah pegawai-pegawai ini akan stay sampai tengah malam, berborak, berbincang, dan selepas dah tengah malam baru mereka akan tidur. Manakala Abu Rafi' ini akan tidur di tingkat yang atas sekali. Dan Abdullah bin Unais dan juga Abdullah bin Atik ini pun, mereka pun berboraklah dengan pegawai-pegawai istana, askar-askar yang berada dalam istana tersebut sampailah ke tengah malam. Bila semua orang dah tidur, maka mereka pun melakukan tugas utama mereka, iaitu bagi membunuh Abu Rafi'. Abdullah bin Atik selepas melihat semua pegawai-pegawai dah tidur, dia pun mengambil kunci, yang mana dia pun dah selesai meninjau dan melihat keadaan. Dia tahu kunci kat mana, dia ambil kunci tu dan dia masuk bilik ke bilik, laluan ke laluan, dan setiap laluan dia masuk tu dia akan kunci balik ataupun dia akan tutup balik. Kalaulah selepas sahaja tugas ini dilaksanakan, pegawai-pegawai keselamatan akan susah sikit untuk sampai ke bilik Abu Rafi'. Langkah demi langkah, Abdullah bin Atik dan juga Abdullah bin Unais menuju ke bilik Abu Rafi'. Apabila mereka sampai ke kawasan bilik Abu Rafi', isteri kepada Abu Rafi' ini perasan macam ada orang nak masuk ke bilik mereka. Jadi dia pun bangun daripada katil dan pergi ke tempat tersebut, pergi ke kawasan yang bunyi bising itu untuk meninjau keadaan. Dan apabila dia ternampak 2 orang sahabat mujahidin, Abdullah bin Atik dan Abdullah bin Unais, dia pun terkejut dan dia berasa takut. Abdullah bin Atik sebagai ketua operasi mengarahkan Abdullah bin Unais untuk uruskan isteri Abu Rafi' ini supaya dia tidak berjerit ataupun tidak melakukan apa-apa yang dapat mengambil perhatian orang lain dan menggagalkan misi ini. Maka Abdullah bin Unais pun ambil pedang dia dan juga angkat pedang dia. Sikit lagi dia nak serang isteri kepada Abu Rafi' ni, dia teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Dan ini adalah etika, ini adalah undang-undang yang ditetapkan dalam Islam dalam setiap peperangan secara umum. Selagi mana mereka ini tidak menjadi ancaman kepada mujahidin, selagi itulah nyawa kanak-kanak, nyawa wanita diharamkan untuk dibunuh. Maka Abdullah bin Unais batalkan niat dia untuk bunuh isteri Abu Rafi'. Dia pun ikat isteri Abu Rafi' tersebut dan juga mungkin ikat mulut dia sampai dia tak boleh nak buat apa-apa dan tak boleh nak ganggu operasi yang sedang dilakukan. Itu pergi pula kepada Abdullah bin Atik. Apabila dia nampak je Abu Rafi' ini tengah tidur, nyenyak, berdengkur mungkin, dia tak nak bunuh terus. Sebab dia kalau boleh nak kejutkan dulu supaya dia tahu dan juga dia rasa sakitnya kematian itu. Dia pun kejut Abu Rafi' dengan bahasa Ibrani. "Ya Abu Rafi'." Maka Abu Rafi' pun terbangun. Bilik tu gelap, dia tak nampak siapa kan. Dia pun tanya, "Man hadha? Siapa ini?"
sebelum Abdullah bin Atiq jawab, dia pun terus serang Abu Rafi'. Masalahnya, serangan tersebut yang dilakukan oleh Abdullah bin Atiq ini tidak berjaya untuk mematikan Abu Rafi'. Dia pun berjerit dengan sekuat hati supaya pengawal-pengawal keselamatan semua dapat datang bagi menyelamatkan dia. Apabila dia berjerit, dia pun mencari siapa pembunuh tu kan. Maka Abdullah bin Atiq pun nyorokkan diri dia di kawasan yang gelap dan tidak dilihat oleh sesiapa, termasuk Abu Rafi' sendiri. Dan dia tanya kepada Abu Rafi' dalam bahasa Ibrani sudah tentu, dalam bahasa Yahudi, ma jaralaka, apa yang berlaku dengan kau ni? Sebab dia macam nak tenangkan keadaan, nak menunjukkan bahawa dia bukanlah pembunuh. Abu Rafi' pun beritahu bahawa ada orang nak bunuh aku ni, cepat kau kena cari bunuh dia. Sebelum Abdullah bin Atiq jawab, dia serang kali kedua. Bila dia serang kali kedua, tak mati-mati lagi Abu Rafi' ni, dia bahkan jerit lagi kuat. Maka Abdullah bin Unais masa tu dia tengah jaga isteri Abu Rafi' ini, dia dengar jeritan kali kedua tu, dia pun datang ke bilik Abu Rafi' dan dia pun menyertailah ibadah membunuh musuh Allah ini. Dan dia datang ke Abu Rafi' dan dia cucuk dia punya pedang itu, dengan pedang itu perut Abu Rafi' bagi memastikan dia ini telah pun mati. Maka selesailah operasi ini, mereka berdua pun lari mengikut jalan shortcut mungkin di tangga di sebalik istana tersebut, turun laju-laju sebelum datangnya pegawai-pegawai istana yang lain. Masalahnya, bila dia sampai sahaja dekat bawah tu, Abdullah bin Atiq ini dia tersilap langkah. Dia ingat dah habis dah tangga. Dia pun jalan macam biasa, rupanya ada lagi tangga. Dia pun terjatuh sampai berdarah. Tapi itu tidak menghalang mereka daripada menyelamatkan diri. Dia pun pergilah ke kawasan yang telah dipersetujui oleh para sahabat yang lain untuk berjumpa dan berlepas ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu berlaku satu masalah di mana Abdullah bin Unais dia terlupa dia punya busur panah dia. Dan bagi dia sangat pentinglah untuk mengambil semua busur panah ini. Dan dia pun berbincang dan dia memintalah kepada ketua operasi bagi kembali ke istana Abu Rafi' di Khaybar bagi mendapatkan dia punya busur panah dia tu. Dan benda ni dipersetujui, dia pun pergi seorang-seorang. Dia pergi ke istana, dia tengok ramai orang tengah kerumun, ramai orang tengah sibuk mencari siapakah pembunuh itu. Dia pun menyamarlah sebagai seorang Yahudi dan dia kewujudan dia sebagai seorang sahabat tidak diketahui umum. Dan dia pun ambil busur panah dia dan dia pun patah balik. Apabila mereka semua telah berjumpa, berkumpul, mereka pun berjalan bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba diorang teringat sesuatu yang agak penting. Betul ke Abu Rafi' dah mati? Diorang pun risau sebab ditakuti tak mati Abu Rafi'. Maka tak selesailah tugas hari ini. Maka mereka pun berbincang dan memutuskan agar untuk menghantar seorang lagi sahabat bagi melihat betul ke Abu Rafi' ni dah mati kan. Maka diputuskan Al-Aswad Al-Khuza'i yang akan pergi ke istana Abu Rafi' di Khaybar itu bagi meninjau keadaan, bagi melihat dengan matanya sendiri benarkah Abu Rafi' dah mati. Maka dia pun pergi ke istana Abu Rafi' dan dia pun menyamarlah diri dia sebagai orang Yahudi sampailah orang tak tahu yang dia ni adalah para sahabat dan pergi ke bilik Abu Rafi' dan dia melihat sendiri isteri Abu Rafi' menangis teresak-esak dan dia melihat isteri Abu Rafi' memegang tangan Abu Rafi', kemudian tangan Abu Rafi' tu tak dapat nak bergerak sendiri dan dia jatuh balik. Kemudian dia pun berjerit dan dia berkata, suami aku dah mati, dah kena bunuh. Dan Al-Aswad Al-Khuza'i dia kata apa? Aku tidak pernah dengar perkataan yang lebih lazat daripada perkataan ini. Iaitu ketika mana musuh Allah telah pun mati. Maka dia pun berjumpa dengan para sahabat yang lain dan mereka semua pasukan ini, pasukan Abdullah bin Atiq pun pulang ke Madinah. Sebelum tu ada lagi satu kisah di mana pegawai-pegawai ataupun askar-askar Yahudi Khaybar ini dah sampai dah sebenarnya kawasan yang Abdullah bin Atiq berkumpul. Tapi Allah hijabkan diorang punya mata, tak nampak kedudukan para mujahidin ini. Dan pegawai-pegawai ini selepas mereka pergi ke tempat lain, mujahidin Abdullah bin Atiq dan rakan-rakan yang lain, mereka pun pulang ke Madinah. Habis sampai ke Madinah dan dia pun beritahulah kepada Rasulullah SAW bahawa mereka telah berjaya melaksanakan operasi ini. Rasulullah SAW memuji mereka, aflahatil wujuh, yang inilah wajah-wajah orang-orang yang berjaya kan. Dan seperti biasa para sahabat pun membalas, wa wajhukal muflih, dan wajah engkau adalah wajah orang yang berjaya. Dan kaki Abdullah bin Atiq ini seperti mana kita sebutkan tadi, kaki sedang bercedera, sedang darah. Maka Nabi Muhammad SAW pun menggunakan mukjizatnya dan dia sapu tangannya ke atas luka Abdullah bin Atiq, kemudian kakinya terus sembuh dan jadi normal seperti biasa. Rasulullah SAW tanya kepada mereka, man qatala ibn Abi Huqaiq, siapakah yang bunuh Abu Rafi' ini? Maka jawab Abdullah bin Atiq dan Abdullah bin Unais bersama-sama, ana aqtulhu ya Rasulullah SAW. Masing-masing cakap jawapan yang sama. Jadi Rasulullah SAW tanyalah, liyuhni kullu minkum saifah, boleh tak setiap daripada korang berdua ni bagi pedang masing-masing untuk dia nak tengok kesan darah Ibn Huqaiq ini ada tak? Kemudian Rasulullah SAW ambil pedang mereka berdua dan Rasulullah tengok memang betul ada kesan darah. Dan Rasulullah SAW memujilah mereka berdua ini dan juga memuji pada sahabat yang lain dan mengucapkan tahniah atas tugasan mereka. Jadi inilah kisah Abdullah bin Atiq. Kita lihat betapa hebatnya para sahabat ini. Ada satu kumpulan, iaitu kumpulan keluarga Aus melakukan satu pencapaian dan mereka berjaya. Kumpulan Khazraj pun berasa cemburu dan mereka pun melakukan perkara yang lebih kurang sama hebatnya, dan inilah menunjukkan para sahabat ini berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal soleh. Bukan hanya dalam solat, bukan hanya dalam ibadah umrah, haji, perkara-perkara biasa ini, tapi dalam bab jihad. Kalau kita zaman sekarang, bab jihad kita adalah dengan kewangan. Kita boleh mendema mereka, mendema penduduk Gaza di sana, dan semua ini dikira amal soleh yang diridai oleh Allah dan Rasul. Sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.